Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar perakaunan yang saya kasihi. Kita sampai kepada subtopik kedua dalam bab 4 paduan pemasaran ini. Subtopik kedua ini ialah P yang kedua dalam paduan pemasaran, iaitu penentuan harga. Ingat ya, kita sudah belajar P yang pertama di dalam 4.1, iaitu produk. Sekarang adalah masa untuk belajar penentuan harga. Harga ialah nilai yang diletakkan ke atas sesuatu barangan ataupun perkhidmatan yang ingin dijual oleh pengeluar atau pemasar. Dari sudut pengguna, harga ialah nilai pertukaran bagi sesuatu produk yang dipersetujui oleh penjual dan pembeli dalam sesuatu urus niaga. Daripada sudut penjual pula, harga ialah satu sumber pendapatan yang dihasilkan mereka melalui jualan yang dilakukan. Pemilihan harga yang sesuai untuk sesuatu produk perlu mengambil kira semua kos yang terlibat. Contohnya, kos tetap, kos berubah dan lain-lain kos yang ada. Kita ambil satu contoh, produk Yakult. Harga yang ingin diletakkan oleh Yakult pada awal dulu apabila mereka mahu mengeluarkan produk ini ialah harga premium, iaitu harga yang sedikit mahal daripada susu-susu kultur yang ada di pasaran pada ketika itu. Mereka ada sebab mereka sendirilah. Okey, kita sampai kepada tajuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga firma. Kita ada 8 faktor ya. Kita lihat faktor yang pertama iaitu pengguna. Pengguna ini merujuk kepada sasaran pengguna atau sesiapa sahaja yang akan menggunakan produk tersebut. Dalam pasaran ada 3 golongan pengguna, iaitu atasan, pertengahan dan bawahan. Maka pengeluar perlu menyesuaikan harga berasaskan kepada 3 golongan ini. Contohnya, jika mahu menjual beg kepada golongan atasan, harga yang diletakkan adalah tinggi untuk menggambarkan kualiti produk dan juga menampung persekitaran tempat menjual produk. Manakala untuk golongan bawahan, mereka akan menjual produk beg ini di tempat-tempat yang sesuai dan boleh dicapai oleh golongan bawahan. Dan harga yang diletakkan adalah rendah. Faktor yang kedua ialah kos. Kos akan menentukan harga minimum yang boleh ditetapkan ke atas sesuatu produk. Syarikat boleh meletakkan harga yang dapat meliputi kos mengeluarkan produk, mengagih dan menjual produk, tetapi pada masa yang sama menghasilkan pulangan yang setimpal ke atas usaha dan risiko pengeluar yang terlibat. Kebanyakan syarikat cuba menjadi pengeluar berkos rendah bagi membolehkannya meletakkan harga yang rendah dan menghasilkan keuntungan yang lebih. Ini adalah contoh faktor kos yang mempengaruhi pengeluaran sebiji burger oleh salah satu daripada penawar franchise di pasaran. Faktor yang seterusnya ialah dasar kerajaan. Sesebuah kerajaan boleh mempengaruhi penetapan harga melalui dasar yang dibuat, akta dan peraturan tertentu dalam negara tersebut. Setengah barangan akan diletakkan di bawah barangan kawalan dan harga barangan kawalan tersebut akan ditentukan oleh kerajaan. Contohnya di Malaysia, produk seperti petrol, gula, beras dan simen diletakkan di bawah barangan kawalan dan harganya akan ditentukan oleh kerajaan Malaysia. Lihat contoh ini. Untuk dasar kerajaan ke atas barang kawalan sewaktu hari raya puasa
Pesta Keamatan dan Hari Gawai pada tahun 2020. Ini adalah contoh harga kawalan untuk telur ayam. Seterusnya, faktor saluran pengedaran. Saluran pengedaran merupakan orang tengah yang terlibat di dalam pemasaran barangan, seperti ejen, pemborong dan peruncit. Jenis barangan yang dibawa boleh mempengaruhi saluran pengedaran yang dipilih dan pada masa yang sama boleh mempengaruhi harga barangan tersebut apabila sampai kepada pengguna akhir. Kita ambil contoh perencah mi Bandung ini. Harga yang diletakkan di pembungkusan ialah RM9. Maka, keuntungan yang akan diberikan oleh orang tengah yang mengedarkan produk ini akan diambil kira sebelum pemasar meletakkan harga pada pembungkusan ini sebanyak RM9. Begitu juga dengan produk-produk yang dijual secara borong. Harga yang dijual kepada pemborong adalah lebih rendah daripada harga kepada peruncit dan pengguna akhir kerana akan mengambil kira keuntungan setiap pihak yang terlibat. Faktor penentuan harga yang seterusnya ialah persaingan. Keputusan untuk meletakkan harga sesuatu barangan oleh syarikat boleh juga bergantung kepada harga yang diletakkan oleh pesaing, serta kemungkinan tindak balas yang akan diberikan oleh pesaing tersebut terhadap harga yang diletakkan oleh syarikat. Produk syarikat mempunyai kualiti yang sama dengan produk pesaing, maka harga yang diletakkan selalunya adalah lebih kurang sama. Jika produk syarikat mempunyai kualiti yang lebih baik, syarikat akan meletakkan harga lebih tinggi daripada pesaing. Manakala jika produk syarikat mempunyai kualiti yang lebih rendah, maka syarikat akan meletakkan harga yang lebih rendah daripada pesaing. Contohnya, kamera. Jenama Nikon, Minolta dan Olympus mempunyai kualiti yang berbeza-beza, maka harga mereka berbeza-beza. Dan apabila mereka mahu meletakkan harga ke atas produk, mereka akan melihat kepada harga yang diletakkan oleh pesaing. Faktor seterusnya ialah faktor objektif syarikat. Sesebuah syarikat mempunyai objektif-objektif perniagaan yang tertentu. Antara objektif-objektif yang boleh diletakkan ialah untuk meraih keuntungan, untuk menguasai syar pasaran atau menjadi peneraju pasaran. Sekiranya objektif syarikat ialah ingin menguasai syar pasaran, harga yang rendah akan diletakkan ke atas produk. Sekiranya objektif syarikat ialah untuk mendapatkan keuntungan, harga yang lebih tinggi akan diletakkan kepada produk. Penetapan objektif syarikat boleh juga bergantung kepada tahap produk di dalam kitaran hayat produk. Seterusnya ialah faktor ciri-ciri produk yang boleh menentukan harga sesuatu produk. Ia merujuk kepada sama ada produk tersebut adalah produk mudah beli, beli belah ataupun istimewa. Bagi produk mudah beli, kebiasaannya harga yang diletakkan adalah rendah, manakala produk istimewa, harga yang diletakkan adalah lebih tinggi. Selain daripada itu, ciri-ciri pada produk seperti kualiti, ketahanan produk, pembungkusan dan tahap kitaran hayat produk juga boleh diambil kira. Kita lihat contoh produk Nike ini. Harganya ialah RM24,373 termasuk cukai. Mahal bukan? Kerana produk sneakers Nike ini adalah produk istimewa. Maka harga yang diletakkan adalah tinggi kerana kualitinya, ketahanannya dan imej yang dibawa. Faktor penentuan harga yang seterusnya ialah permintaan dan penawaran produk. Kedua-dua jenis pembeli, iaitu pengguna akhir dan pengguna industri, menseimbangkan harga produk dengan faedah atau manfaat yang akan diperolehi apabila mereka memiliki produk tersebut.
Peletakan harga akan bergantung kepada jenis pasaran. Contohnya, dalam pasaran persaingan sempurna, harga akan ditentukan oleh pasaran itu sendiri. Manakala bagi pasaran monopoli, pengeluar atau penjual yang akan menentukan harga produk. Ini adalah keluk permintaan dan penawaran yang akan menentukan harga sesuatu produk. Anda semua tentu sudah biasa dengannya, bukan? Baiklah, itu sahaja untuk faktor penentuan harga firma. Kita akan bersambung kepada topik harga yang seterusnya dalam bahagian 5. Jumpa lagi.